Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid saya dari kelas 5 Firus dan 5 Intan Sekolah Kebangsaan Bangsa, saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita teruskan pembelajaran PDPR kita, masih lagi dalam tajuk yang pertama iaitu nombor. Kita masuk ke subtopik 1.3 di mana kita akan membanding dan menilai sesuatu nombor. Baiklah, untuk topik kali ini murid-murid perlu memberi fokus kepada dua kemahiran, iaitu pertama kemahiran membanding dua nilai nombor di mana soalan akan mengemukakan dua nilai nombor sama ada murid-murid mengenal pasti nombor yang terbesar ataupun mengenal pasti nombor yang terkecil. Okey. Dan bagi fokus yang kedua pula adalah kemahiran menyusun nombor. Jadi akan ada selalunya 4 nombor. Jadi murid perlu tahu untuk menyusun nombor berkenaan secara menaik, iaitu daripada kecil, tengok pada tulisan saya ni, kepada besar, semakin besar, lebih besar dan paling besar. Ataupun secara menurun, iaitu dari paling besar sehinggalah paling kecil. Baiklah, ini merupakan teknik, salah satu teknik saya letakkan sebagai teknik asas untuk kemahiran membanding nilai nombor. Okey, cara yang paling asas iaitu dengan cara menyemak mengikut nilai tempat. Okey, jadi dengan kaedah ini murid perlu mula dari kiri ke kanan. Sini kiri kan, dari ratus ribu maksudnya, iaitu dari nilai tempat terbesar kepada yang terkecil bagi mengenal pasti ataupun membandingkan nombor itu sama ada ia terbesar ataupun terkecil. Saya cuba tunjukkan satu contoh. Katakan murid-murid nak membandingkan nilai nombor 309,753 dengan 390,735. Okey. Jadi macam mana kita nak bandingkan nombor itu sama ada terbesar atau terkecil? Masukkan ke dalam kotak nilai tempat ni. Okey, ikut nilai yang diberi. Okey, saya masukkan nombor yang pertama, 3 di nilai tempat 100,000, sifar di nilai tempat 10,000, 9 di nilai tempat 1,000, 7 di nilai tempat 100, 5 di nilai tempat 10 dan 3 di nilai tempat sah. Jadi kita masukkan pula nombor yang kedua iaitu 390,735. Okey. Katakan murid-murid hendak mengenal pasti nombor yang terbesar. Saya warnakan dengan warna kuning. Jadi kita kena semak ikut nilai tempat. Ingat dari kiri ke kanan. Guna kaedah asas ni, mula dari kiri ke kanan. Paling kiri ni lah. Jadi mula dengan 100. 100,000 ni, 100,000 nilai tempatnya, nilainya adalah 3 dan juga 3. Jadi dia sama nilai. Kedua-dua ni sama. Jadi kita tak boleh nak kenal pasti, kita tak boleh pilih lagi sama ada ia terbesar ataupun terkecil. Jadi kita ke nilai tempat yang kedua iaitu 10,000
Okey, 10,000. Jadi 10,000 ni nombor pertama adalah sifar dan nombor kedua adalah 9. Jadi dah ada perbezaan di situ. Jadi mana yang nilai yang besar? Sudah pastilah 9 merupakan nilai yang besar. Jadi nombor bagi nilai yang terbesar ialah 390,735. Begitulah sebaliknya. Okey, saya tunjukkan juga gunakan warna purple ni untuk nilai terkecil. Jadi kita mula dari kiri ke kanan juga. 3 adalah setara di nilai 400,000. Sifar dan 9 berbeza. Jadi nilai yang terkecil pastilah 309,753. Demikianlah tadi teknik asas membanding nombor, iaitu menggunakan menyemak dengan menggunakan nilai tempat. Okey murid-murid, sekarang selain daripada guna teknik asas tadi, murid-murid juga boleh menyemak ataupun membanding nilai nombor guna kaedah yang lebih ringkas dan mudahlah. Okey, contohnya saya letakkan nombor yang lain. Saya letakkan nombor 89,734. Dan nombor kedua ialah 100,026. Okey. Jadi dengan kaedah ini tak payah semak pada nilai tempat tadi. Cara pertama, murid-murid boleh kira sahaja bilangan digit yang ada. Bandingkan dua nombor yang tertera ni menggunakan bilangan digit. Maksudnya bilangan nombor. Okey, mari kita kira sama-sama. Okey, bagi nombor yang pertama ni, nombor yang pertama 89,000 ni, kita kira ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit. Okey, ada 5 digit. Jadi untuk nombor yang kedua, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. Jadi ada 6 digit untuk nombor kedua. Jadi sudah pastilah ini kalau ada 6 digit, dia adalah nombor yang terbesar. Saya tulis TB sajalah. Terbesar. Manakala nombor yang mempunyai digit yang sikit ni adalah nombor yang terkecil. Okey. Itu salah satu cara lain selain daripada menyemak nilai tempat. Dan satu lagi masih sama, cuma kita tak perlulah tuliskan nilai tempat, kita terus semak dari kiri ke kanan. Tapi saya tambahkan dahulu nombornya di sini, saya tambahkan 389,000. Okey, jadi kita semaklah dari kiri ke kanan. Jadi nombor pertama, kita boleh saksikan nombor pertama bermula daripada nombor 3. Manakala nombor pertama untuk yang kedua ini adalah bermula daripada 1. Okey. Jadi sudah pasti untuk dua nombor ini, nombor terbesar kali ini adalah yang berada di atas ni lah, sebab dia 3 dahulu. Nombor pertamanya adalah 3. Jadi dia adalah nombor yang terbesar. Manakala nombor kedua merupakan nombor yang terkecil. Saya rasa kemahiran ni mudah sahaja. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan
sebelum nak menyimak dari kiri ke kanan, pastikan murid-murid dah semak dulu bilangan digit. Pastikan bilangan digitnya sama banyak. Contohnya dalam contoh kedua ini ada 6 digit, nombor pertama, nombor kedua pun 6 digit. Barulah semak dari kiri ke kanan. Okey. Okey murid-murid, sekarang kita ke tips yang mudah untuk menyusun nombor secara menaik ataupun menurun. Saya gunakan paparan bergambar supaya murid-murid lebih mudah faham, dan saya pilih gambar-gambar yang insya-Allah boleh menarik minat murid lah. Pertamanya, kita nak menyusun nombor secara menaik. Kalau kita nak susun nombor secara menaik, pastinya kita perlu susun dari nilai paling kecil seperti gambar Iron Man di sini. Iron Man yang paling kecil sehinggalah Iron Man yang paling besar. Itulah dinamakan tertib menaik, iaitu kecil ke besar. Kedua, bagi susunan nombor menurun, mestilah dari nilai paling besar, iaitu gambar yang saya gunakan, gambar artis K-pop, pujaan murid-murid lah, terutamanya murid-murid perempuan kot. Okey, jadi bagi susunan tertib menurun, mesti disusun dari yang paling besar sehinggalah yang paling kecil. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita menjawab soalan contoh bagi kemahiran menyusun nombor. Okey, soalan yang pertama, susun nombor berikut secara tertib menaik. Seperti kebiasaan, saya ingatkan bila jumpa soalan-soalan berbentuk ayat ini, silalah bulatkan perkataan-perkataan penting. Kalau buat dalam buku tulis tu pun tak ada masalah. Bulat sahaja pada buku tulis perkataan-perkataan penting dalam ayat berkenaan. Okey. Bagi nombor-nombor yang diberikan, ada 4 nombor, jadi kita perlu susun secara menaik. Menaik maksudnya dari nilai paling kecil sehingga paling besar. Okey, secara ringkasnya kita boleh tengok mengikut anak panah yang saya buatkan tadi. Okey, kita guna kaedah mudah saja. Kita guna dengan kaedah mengira jumlah digit bagi setiap nombor dahulu. Nombor pertama ada 5 digit. Nombor kedua ada 5 digit. Nombor ketiga ada 6 digit. Nombor keempat pun ada 5 digit. Jadi kita nak, untuk susunan menaik, kita nak cari yang terkecil dahulu. Yang terkecil. Okey, jadi yang terbesar ni, yang ada 6 digit ni, kita dah tak pakai. Okey, baru kita semak dari nombor dari kiri ke kanan. Okey. Untuk nombor pertama, nombor pertamanya ialah 2, nombor kedua adalah juga 2 dan nombor ketiga, nombor terakhir ni adalah 3. Jadi kita tolak dan tak pakai nombor terakhir ni. Sekarang kita semak nilai bagi digit yang kedua. Nombor pertama adalah 3, nombor kedua juga 3. Seterusnya, digit ketiga, nombor pertama adalah 5 dan nombor kedua adalah 7. Jadi 5 lebih kecil. Maka nilai yang terkecil sudah pastilah 23,547. Koma. Jangan lupa letakkan tanda koma. Dan pangkah ataupun palang nombor yang telah kita gunakan supaya kita tak gunakan sekali lagi ataupun berlaku kecuaian. Jadi kita bandingkan nombor yang kedua dengan nombor yang terakhir ni. Sebab kedua-duanya ada 5 digit. Tapi bila kita bandingkan nombor pertamanya, satu ialah 2, yang pertama adalah 2, yang nombor yang seterusnya adalah 3, jadi nombor yang lebih kecil adalah 2. Jadi kita letakkan nombor 23,745 sebagai nombor kedua.
Ingat murid-murid, dalam menyalin nombor ini tak boleh salah salin. Kalau salah salin, dikira salah. Okey, selesai salin nombor yang kedua, nombor ketiga pastilah nombor yang terakhir ini sebab dia ada 5 digit. Manakala nombor yang satu lagi ada 6 digit. Jadi nombor yang ketiga ialah 32,547. Merupakan nombor yang ketiga dan nombor yang terbesar dalam tertib menaik ini adalah 254,327. Okey, begitulah cara ataupun kaedah untuk menyusun nombor secara tertib menaik. Okey murid-murid, sekarang kita cuba jawab soalan menyusun nombor yang kedua. Kali ini dalam soalan kedua ini saya meningkatkan sikitlah aras kemahiran berbanding dengan soalan pertama tadi. Maksudnya soalan ni susah sedikit daripada soalan pertama. Okey, mari kita baca sama-sama soalannya. Nombor-nombor berikut disusun secara menurun. Pertama, 303,178. Kedua, 301,021. Nombor ketiga, X ataupun tak diberi ataupun anu. Mana-mana kita boleh sebut. Dan nombor terakhir ialah 298,642. Okey. Antara kad nombor yang berikut, yang manakah mungkin bagi nilai X? Okey, jadi ada 3 pilihan jawapan. Pilihan jawapan pertama, pilihan jawapan kedua dan pilihan jawapan yang ketiga. Daripada ketiga-tiga pilihan ini, yang mana satu rasanya adalah X? Adakah yang pertama, ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga? Okey, saya akan terangkan dalam paparan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, bagi menjawab soalan tadi, saya boleh cadangkan salah satu cara yang kita boleh gunakan adalah menggunakan kaedah garis nombor. Bina satu garis nombor ringkas seperti ini dan masukkan nilai. Tak perlu masukkan keseluruhan nilai, cukup letakkan nilai X dan dua nilai yang bersebelahan, iaitu sebelah kiri dan nilai sebelah kanan. Okey, langkah seterusnya, kita kenal pasti nombor ini sama ada tertib menaik ataupun menurun. Terutamanya kalau soalan itu tak nyatakan dia tertib menaik atau menurun. Okey, jadi kita tengok saja nombor pertama ni. Nilai pertamanya adalah 3 dan nilai pertama bagi nombor terakhir ini adalah 2. Jadi dari besar kepada kecil. Jadi kalau dari besar kepada kecil, pastilah nilai nombor ini adalah secara menurun. Apabila kita dah kenal pasti ia adalah secara nilai susunan nombor secara menurun, baru kita bandingkan dengan X. Okey, 301,021 pergi ke X. Oleh kerana dia adalah susunan nombor menurun, nilai X mesti lebih besar ataupun kecil. Cuba jawab dahulu. Okey, sudah pastinya lebih kecil daripada nilai yang pertama. Okey, bandingkan pula dengan nombor sebelah kanan. 298,642 ke nombor X. Ingat, ia adalah susunan menurun. Jadi, pastilah nombor terakhir ini adalah nombor terkecil ataupun paling kecil. Jadi, X mesti lebih besar daripada nilai terakhir ini. Jadi, X adalah lebih
besar. X mesti lebih besar daripada nombor sebelah kanan itu. Okey, sekarang baru kita bandingkan pilihan jawapan. Pilihan jawapan pertama ialah 301,210. Okey, kalau 301,210 ini kita bandingkan dengan nombor yang sebelah kiri ni. Jadi 301,010 nilai 3 digit pertama ialah 301 sama dengan ini 301 dan digit keempat barulah berbeza iaitu 2 dan 0. Jadi X mesti lebih kecil. Jadi pilihan jawapan pertama mestilah salah sebab pilihan jawapan pertama ni lebih besar sebab nilai ratus dia adalah 2. Jadi kita tolak jawapan pertama. Okey. Sekarang kita bandingkan jawapan yang kedua. Jawapan kedua pula. Okey. Jawapan kedua adalah 297,442. Adakah dia lebih kecil daripada nombor pertama? Sudah pasti sebab digit pertama adalah 3, digit pertama ini adalah 2. Okey, jadi sudah tepat untuk syarat yang pertama. Kita tengok pula adakah digit atau pilihan jawapan kedua ini lebih besar daripada nombor sebelah kanan X itu. Jadi kita bandingkan 297,000 manakala nombor sebelah kanan X adalah 298,000. Okey, jadi ni pilihan ini adalah lebih kecil. Kita nak yang lebih besar. Jadi nombor yang pilihan kedua juga tidak tepat sebab 297 sedangkan ini adalah 8. Okey, jadi kita ada satu sahaja pilihan jawapan yang pastinya betul tapi kita bandingkan juga. Jawapannya adalah 300,064. Adakah dia lebih kecil daripada sebelah kiri? Betul. Yang ini adalah 300,000. Manakala yang pertama ini adalah 301,000. Adakah dia lebih besar daripada 298,000? Betul. 300,000 lebih besar daripada 298,000. Jadi jawapannya ialah 300,064. Okey. Kalau murid-murid kurang faham, murid-murid ulang sahaja paparan ini sehinggalah dapat faham apa yang saya terangkan ini. Baiklah, itu sahaja kemahiran ataupun pembelajaran PDPR untuk slot kali ini. Seperti biasa, sila jawab latihan dalam buku matematik 1. Jangan lupa kongsikan gambar latihan yang telah siap itu ke WhatsApp nombor saya ataupun saya lebih suka lagi kalau dikongsikan dalam Google Form kehadiran itu. Okey, sila jawab soalan seperti yang saya paparkan di paparan ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran pada kali ini. Saya ucapkan sekian terima kasih. Tapi saya nak ingatkan lagi sekali dan saya akan sentiasa ingatkan supaya murid-murid menghafal sifir. Kalau mana-mana yang masih belum hafal, mulakan hafalan sifir dengan bantuan jari itu. Bagi sifir 2, 3, 4 dan 5 dahulu. Saya harap mahirkan 4 sifir ni dahulu iaitu sampai sifir 5. Sifir 6, 7, 8 dan 9 saya insya-Allah akan kongsikan kaedah mudah hafalannya nanti pada PDPR yang akan datang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.